Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, saya akan membentangkan projek inovasi digital yang diberi nama Lagu Ria. Lagu Ria untuk memenuhi tugasan dalam subjek PIMK 3152 iaitu inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Nama pensyarah saya untuk kursus ini ialah Ustazah Muslihah binti Ismail. Saya selaku pembina inovasi Nurayuni binti Nurazidin dari kelas PISMP PI 4619 ambilan Jun 2019. Saya paparkan email e-pembelajaran sekiranya ada maklum balas daripada pihak luar. Isi kandungan dalam PowerPoint yang saya akan bentangkan pada kali ini mengandungi pengenalan, rasional projek, pernyataan masalah projek, objektif, skop dan limitasi, kepentingan dan impak, anggaran kos, model inovasi, cara menggunakan inovasi, maklum balas, pembuktian pencapaian inovasi dan kesimpulan. Kita ke lebih lanjut, kita masuk dulu kepada bahagian pengenalan. Jadi, semua tahu bahawa inovasi yang saya hasilkan ini merupakan inovasi Lagu Ria yang diberi tajuk Lagu Ria. Jadi Lagu Ria ini merupakan satu inovasi digital yang dibina untuk membantu murid-murid dalam mengingati konsep, pengertian dan mengenal pasti kesan bahaya sihir kepada masyarakat. Inovasi ini menggunakan pendekatan yang pelbagai seperti animasi, muzik, lirik lagu dan pergerakan yang digabung jalinkan dalam satu bahan PPT. Inovasi ini dihasilkan bagi memenuhi tugasan kerja khusus PIMK 3152. Baik, seterusnya kita masuk kepada rasional project. Kenapa saya hasilkan inovasi ini? Jadi, rasional project ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran semasa kelas dijalankan. Inovasi ini adalah satu projek yang dapat menarik minat pelajar terhadap nyanyian atau lagu dan seterusnya memberi pengetahuan tentang topik bahaya sihir. Murid-murid dapat belajar secara santai dan menyanyikan lagu-lagu Ria menggunakan irama lagu yang biasa didengar iaitu nasyid Sumayyah. Semua orang tahu nasyid Sumayyah ni macam mana. Jadi kalau perenggan pertamanya bunyi dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh, kau nyalakan obor agama dirimu bak mentera. Macam itulah. Jadi menggunakan irama lagu yang biasa didengar nasyid Sumayyah ni. Jadi semua senanglah untuk nyanyikan lagu ni. Projek ni merupakan salah satu teknik yang boleh digunakan semasa guru mengajar di dalam kelas, semasa mengajar topik bahaya sihir ni lah. Jadi menurut, ini adalah dikukuhkan lagi dengan menurut Lestari 2012, kaedah yang kreatif dan inovatif adalah menggunakan nyanyian. Kerana nyanyian adalah sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak selain daripada aktiviti bermain. Okey, jadi di bawah ni saya letak rujukan untuk saya ambil quotes daripada Lestari 2012. Untuk pernyataan masalah. Masalah yang timbul sebelum inovasi saya hasilkan ni. Jadi apa masalah yang saya kenal pasti? Yang pertama, murid sukar untuk mengingat pengertian dan konsep yang melibatkan ayat yang panjang dalam tajuk bahaya sihir. Bidang akidah tahun 5. Okey, jadi ini masalah saya kenal pasti semasa saya mengajar praktikum di SK Kolanas. Untuk topik ni lah saya ajar. Okay. Jadi kajian literatur yang saya cari menurut Rosita Ramli 2018, masalah ni berkaitanlah dengan masalah yang saya jumpa, yang saya kenal pasti. Peserta kajian sukar untuk mengingat satu konsep yang melibatkan ayat panjang. Dikukuhkan lagi dengan catatan nota lapangan yang menyatakan mereka keliru dalam membezakan pengertian 5 hukum tersebut. Maksudnya dekat sini, masalah ni memang benar-benar wujud kerana Rosita Ramli telah melakukan kajian bahawa murid ni sukar untuk ingat konsep kalau ayat tu melibatkan ayat yang panjang. Yang kedua yang dapat saya kenal pasti adalah murid tidak dapat mengingat dan menyebut kesan bahaya sihir kepada masyarakat yang telah dipelajari semasa dalam kelas. Okey, jadi
Ini pun dapat dibuktikan melalui kajian Esner 2013 yang menyatakan bahawa pelajar mengalami kesukaran untuk menghafaz fakta-fakta atau mengingati bacaan seperti bacaan doa dan bacaan dalam solat, perkara yang melibatkan rukun atau syarat dan sebagainya. Jadi, masalah ini pun turut berlaku melalui kajian yang telah dijalankan. Masalah yang telah dinyatakan sebentar tadi, saya telah menjalankan soal selidik untuk 20 orang murid dan secara purata hanya 20% orang murid yang dapat menjawab semua soalan dengan betul kerana 2 orang murid sahaja yang dapat markah penuh untuk 8 soalan. Okey, kalau kita lihat kepada soal sidik yang telah saya screenshot ini, soalan nombor 8 tidak termasuk kerana soalan 8 tu memerlukan murid untuk menjawab sendiri. Jadi, melalui dapatan, murid tidak ingat. Ada beberapa orang murid yang merespon dengan menulis, saya tidak ingat Ustazah untuk kesan bahaya sihir. Saya menyuruh mereka untuk menulis kesan bahaya sihir yang mereka ingat. Okey, dan satu lagi, saya paparkan saya berikan soal sidik melalui Google Form ni kepada pelajar dan meminta pelajar supaya tidak membuka buku teks semasa menjawab soalan ini. Jadi ini adalah bukti masalah bahawa hanya 20% orang murid yang dapat menjawab soalan dengan betul. Penghasilan inovasi Laguria, yang pertama sekali adalah murid dapat menyebut konsep dan pengertian dalam tajuk bahaya sihir dengan jelas dan terperinci. Dan yang kedua, murid dapat menyebut kesan bahaya sihir kepada masyarakat dengan lebih jelas dan terperinci. Dan limitasi untuk inovasi Laguria yang telah saya hasilkan ni. Yang pertama, untuk skop, inovasi ini hanya tertumpu kepada murid tahun 5 sekolah rendah. Masalah yang ingin diselesaikan wujud di SK Kod Lanas dan data yang diperoleh hanya daripada murid SK Kod Lanas. Jadi melalui dapatan ataupun masalah yang telah dinyatakan sebentar tadi berdasarkan soal sidik yang dijalankan di SK Kod Lanas untuk murid seramai 20 orang murid kelas 5 gemilang. Okey, jadi limitasi inovasi ini dikhususkan untuk murid tahun 5 sekolah rendah. Inovasi ini masih boleh digunakan oleh murid yang beragama Islam di pelbagai peringkat umur. Maksudnya semua orang, semua peringkat umur boleh nyanyikan lagu ini untuk sama-sama mengingat kesan, pengertian dan konsep bahaya sihir. Inovasi Laguria iaitu inovasi digital yang pertama sekali memberikan keseronokan di samping menambah ilmu pengetahuan pelajar. Sebab murid boleh menyanyi sambil belajar daripada lirik lagu yang telah dinyanyikan. Yang kedua sesuai digunakan dalam kelas arus perdana iaitu murid biasa dan inklusif, murid berkeperluan khas MBK. Okay, jadi ini pun berdasarkan pengalaman saya di sekolah rendah semasa saya praktikum, ada murid berkeperluan khas dan guru menggunakan teknik ini semasa mengajar, iaitu teknik nyanyian. Yang ketiga, murid mudah tertarik kepada proses pembelajaran dan pengajaran kerana proses untuk mengingat fakta melibatkan 3 diri iaitu penglihatan, pendengaran dan perbuatan. Sebab, jadi Laguria ni bukan sahaja inovasi yang dihasilkan meliputi semata-mata lirik lagu iaitu lagu dan lirik lagu lah. Jadi inovasi Laguria ni termasuklah inovasi animasi, lirik lagu, gambar dan muzik video yang dihasilkan. Jadi, sekejap lagi kita tengok. Jadi inovasi Laguria ni sangat penting dan memberi impak yang besar kepada murid di sekolah rendah. Ada anggaran kos. Okey, kalau untuk kos, sebenarnya tiada kos yang diperlukan dalam penghasilan inovasi digital Laguria ni. Tetapi antara peralatan yang diperlukan adalah seperti berikut. Jadi pertama sekali, saya menggunakan aplikasi PowerPoint untuk menghasilkan slide interaktif iaitu muzik video Laguria yang mengandungi elemen animasi,
lirik lagu dan gambar. Jadi ada juga saya masukkan transition, iaitu macam peralihan gambar ataupun lirik lagu untuk menarik minat murid semasa menyanyikan lagu tersebut. Okey, yang kedua, saya menggunakan aplikasi Google Form untuk menghasilkan kuis secara atas talian untuk membuat tinjauan ataupun kutipan data tentang maklum balas ataupun dapatan melalui inovasi yang saya hasilkan. Jadi bukti-bukti yang saya paparkan untuk inovasi yang telah saya jalankan di sekolah semasa praktikum menggunakan aplikasi Google Form ini. Okey, jadi dan yang ketiga, aplikasi YouTube. Bahan ini disediakan kepada murid menggunakan link dalam YouTube. Ada juga saya hasilkan menggunakan QR code. Tapi QR code, jadi QR code tu menggunakan link YouTube yang saya upload tu lah. Okay, jadi ini memudahkan murid untuk mengakses pada bila-bila sahaja dan di mana jua. Kepada model inovasi yang saya gunakan untuk menghasilkan inovasi digital Laguria. Jadi model yang saya gunakan adalah model proses kreatif terarah. Okey, jadi model ni mengandungi 4 fasa, di mana yang pertama sekali adalah fasa persediaan. Jadi fasa persediaan ni maksudnya ada pemerhatian dan analisis. Pemerhatian ni saya mengenal pasti masalah yang wujud. Murid tidak dapat menyebut kesan, pengertian dan konsep bahaya sihir dan menganalisis punca masalah. Kenapa murid tak ingat? Murid tak dapat ingat pengertian, konsep dan kesan bahaya sihir tersebut. Jadi, setelah saya mengenal pasti masalah, saya masuk kepada fasa imajinasi, iaitu ada penjanaan idea dan sintesis idea. Jadi untuk penjanaan idea ni saya cari idea lah untuk selesaikan masalah tersebut. Murid tak dapat ingat ni, jadi saya pun cari idea macam ni nak selesaikan masalah melalui rangka lirik lagu yang saya gunakan dalam inovasi Laguria ini. Jadi untuk sintesis idea, saya menggabungkan idea untuk menghasilkan projek atau mengenal pasti kaedah pelaksanaan dan pembinaan projek. Maksudnya dekat sinilah melalui proposal yang saya hasilkan, saya dapat maklum balas daripada rakan-rakan dan mengenal pastilah sama ada kaedah yang saya jalankan ni dah mampu untuk mencapai objektif yang telah saya tetapkan ataupun sebaliknya. Okey, seterusnya, yang ketiga adalah fasa perkembangan, iaitu ada penambahbaikan dan penilaian. Jadi penambahbaikan adalah melalui laporan ataupun proposal yang pembentangan saya pada hari ini. Okey, jadi dalam perkembangan ni ada penambahbaikan dan penilaian. Jadi penambahbaikan dan penilaian ni adalah melalui proposal juga yang telah saya minta pendapat rakan-rakan, minta dengan ustazah pembimbing saya sendiri iaitu Ustazah Muslihah. Jadi melalui komen-komen tersebut saya dapat menilailah balik apa inovasi saya ni perlu ditambah baik dari segi mana dan menilai tu mendapat maklum balas lah kepesanan projek yang saya hasilkan ni. Dan yang keempat adalah tindakan, iaitu fasa tindakan, pelaksanaan dan amalan berterusan. Jadi melalui pelaksanaan, saya melaksanakan projek ataupun menyampaikan dan mempersembahkanlah projek yang saya hasilkan ni kepada murid-murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Kod Lanaz. Okey, Sekolah Kebangsaan Kod Lanaz. Dan amalan berterusan ni saya peka kepada perkara sekeliling dan menjana idea kreatif berterusan. Maksudnya sekarang saya dah hasilkan inovasi Laguria ni, tapi selepas ni kalau ada lagi maklum balas yang saya dapat, saya akan tambah baik dari semasa ke semasa. Menggunakan inovasi ni adalah sangat mudah, iaitu dengan melihat kita sama-sama saksikanlah. Sihir ikatan jampi dan perkataan yang diucap, ditulis ataupun dibuat. Sihir mendatangkan kesan dan juga akibat.
Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, jadi kita dapat lihat inovasi yang saya hasilkan ni iaitu muzik video lagu Ria. Jadi lagu ni menggunakan lagu yang saya hasilkan sendiri dan menggunakan -1 Nasyid Sumayya. Dan penyanyi untuk muzik video lagu Ria ni adalah saya sendiri. Saya bersama rakan saya 2 orang. Okey. Jadi cara untuk guna inovasi ni adalah sangat mudah dan sangat berkesan kepada murid sekolah rendah. Cara menggunakan inovasi, murid-murid juga boleh scan QR code yang telah saya sediakan untuk mengakses muzik video lagu Ria ni semasa di rumah, semasa di sekolah dan sebagainya. Jadi ini adalah cara ataupun alternatif yang dapat memberi kesan ataupun impak kepada murid kerana murid boleh menyanyi lagu di mana sahaja mereka berada sambil mengingat pengertian, konsep dan kesan bahaya sihir. Maklum balas untuk inovasi lagu Ria ini. Jadi saya dapat daripada 2 orang kawan saya. Yang pertama adalah Asma Muhammad Yaziz pada 16 hari bulan 12. Pada pendapat saya, inovasi yang disediakan dapat menarik perhatian murid-murid di sekolah melalui penggunaan animasi dan lirik yang mudah untuk difahami. Yang kedua, Adlina Nadrah binti Yuzaini pada 15 hari bulan 12. Inovasi ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bantu mengajar sebagai alat pengukuhan kepada murid. Selain itu, inovasi ini mudah dihafal oleh murid dan dinyanyikan di dalam atau di luar kelas. Kemudian, pencapaian inovasi melalui soal selidik Google Form. Jadi, kita teruskan dengan pembuktian untuk pencapaian inovasi yang telah saya hasilkan. Soal selidik ini dijawab oleh murid tahun 5 di SK Kok Lanas selepas inovasi saya laksanakan dalam kelas. Okey. Jadi selepas pelaksanaan inovasi berdasarkan soal selidik yang dijalankan kepada 20 orang murid, secara purata 99.9 murid dapat menjawab soalan dengan betul. Adalah pembuktian pencapaian inovasi perbandingan daripada soal selidik ataupun kuis yang pertama dengan kuis yang kedua. Jadi untuk soal kuis yang pertama, sebanyak 9 orang murid mendapat 1 sahaja markah, 3 orang murid mendapat 2 markah, 1 orang murid dapat 3 markah, 2 orang murid dapat 4 markah, 2 orang murid dapat 5 markah dan 3 sahaja orang murid yang dapat 6 markah. Selepas pelaksanaan inovasi ini, kita dapat lihat bahawa peningkatan yang sangat ketara di mana seorang sahaja mendapat 4 markah, seorang mendapat 5 markah, 17 orang murid mendapat 6 markah dan seorang mendapat 7 markah. Jadi ralat graf pada soalan 7 kerana soalan mengisi tempat kosong. Okey, jadi untuk pada soalan 7 saya meminta murid untuk menulis kesan bahaya sihir dan murid dapat menjawab kesan bahaya sihir itu dengan jayanya. Dan untuk inovasi lagu Ria yang saya hasilkan ini, kita dapat lihat bahawa prestasi kuis bahaya sihir sebelum pelaksanaan inovasi hanya sebanyak 20% orang murid yang dapat menjawab betul dan selepas pelaksanaan inovasi untuk prestasi kuis bahaya sihir ini adalah 99.9% di mana sebanyak 79.9% meningkat. Jadi dapat kita lihat bahawa inovasi yang saya hasilkan ini sangat berjaya dan dapat memenuhi, dapat mencapai objektif yang telah saya tetapkan. Untuk inovasi digital lagu Ria yang telah saya hasilkan ini berdasarkan analisis data yang diperoleh, proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknik nyanyian iaitu inovasi lagu Ria dapat memberikan impak yang positif kepada diri murid
Khususnya, menurut Noraini 2013, muzik memberi kesan yang positif terhadap perhatian murid dalam bilik darjah. Pengintegrasian muzik dan juga pergerakan dalam bilik darjah adalah mudah, murah dan menyeronokkan. Di samping itu, pembelajaran menggunakan elemen muzik dapat memberikan kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam dengan cara yang menarik. And et al. 2013. Jadi dekat sini dapat disimpulkan bahawa inovasi digital Laguria sangat memberi impak yang besar untuk murid mengingat kesan, pengertian konsep dan kesan bahaya sihir, dan untuk memudahkanlah murid dapat memahami dengan lebih jelas dan terperinci tentang topik bahaya sihir ini dengan menggunakan inovasi lagu yang telah saya hasilkan. Jadi setakat ini sahaja dulu pembentangan saya pada kali ini. Sekian. Terima kasih.